Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan malam ini kita fokuskan kepada isu rakyat, tapi kita padankannya dengan perkara yang setiap tahun akan dilakukan, iaitu pembentangan belanjawan ataupun bajet. Untuk itu, diskusi pra-bajet malam ini untuk pra-bajet 2015 ini adalah tentang pintu masuknya adalah bagaimana kita nak melihat kepada kos sara hidup, dan banyak bantahan sama ada persepsi atau realiti itu kita boleh debatkan tentang kos sara hidup yang dirasakan agak membebankan, semakin membebankan. Tapi kalau kita jumpa segelintir yang lain pula, mereka mengatakan mereka tak ada masalah. Tapi kalau kita turun ke akar umbi, kita boleh nampak dan kita semakin dengar. Sama ada itu menyeluruh atau tidak, saya akan tanya pandangan pakar-pakar yang ada. Dan di samping kita memikirkan masalah dan halangan yang ada, kita juga mahu memikirkan hubungannya dengan pandangan yang lebih luas, malah mungkin pergi ke 2050 sampai ke tahap itu, kerana kita ada pendekatan sains kepada semua ini, pada pendekatan kos sara hidup, kemakmuran negara, pendekatan mega sains. Untuk mikroekonomi, saya ada Profesor Dr. Laili, dan di sebelah kiri, di sebelah kanan saya, tapi di sebelah kanan Prof ada Dr. Ahmad Ibrahim. Beliau akan memberikan kita pendekatan sains mega ataupun mega science approach. Biasalah Akademi Sains Malaysia, itulah kerja mereka yang kurang diperkatakan tapi hebat dan penting untuk negara. Dalam konteks itu, Prof Laili di UPM panjang ni kalau saya nak baca, Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, juga Presiden bagi Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia. Saya nak masuk ekonomi pengguna dan keluarga dahulu, kerana kadang-kala bila kita bincangkan dalam keluaran dalam negara kasar, GDP ataupun pendapatan negara dalam bentuk GNI per kapita dan sebagainya, ada yang mengatakan bahawa di celah-celah nombor-nombor purata itu, maka ada kelompongan terhadap sejumlah kelompok bahagian masyarakat yang tidak nampak dalam tu, kerana mereka ni di bawah 40%. Kelompok ekonomi 40% terkebawah di dalam negara. Perkara yang kita nampak purata, tapi bagi mereka bebanan yang besar. Dalam konteks itu saya nak mulakan, kerana kita semua sedar bahawa dalam ekonomi global dunia, kita tak boleh duduk di mana kita duduk sekarang. Kita perlu naik nilai rantaian lebih tinggi. Tapi bila kita naik nilai rantaian lebih tinggi, kos juga turut naik. Kerana kalau orang tu dah berpendapatan besar, maka dia juga akan berbelanja lebih besar. Tapi bila dia berbelanja lebih besar, apa yang dia belanjakan itu juga akan gala kos untuk orang lain, kerana harga akan naik. Contoh yang paling baik adalah apabila harga bahan api naik ataupun seperti petrol dan sebagainya, maka perkara lain, gula, roti canai dan sebagainya pun kadang-kadang turut naik. Dalam konteks ini, saya nak ambil pendekatan yang digunakan oleh Prof dalam kajian sama ada dalam persatuan maupun di fakulti, bagaimana kita nak melihat dan memahami golongan mikro dalam aspek isi rumah dan juga individu. Terima kasih. Saya rasa ni soalan yang sangat penting lah, sebab kita kalau gunakan statistik, kita tengok gross national product ataupun kita punya pendapatan per kapita, memang kita lihat sebenarnya peningkatan pendapatan per kapita ataupun pendapatan isi rumah memang berlaku peningkatan. Tapi sebenarnya macam saya sukalah perkataan yang di celah-celah statistik tadi itu kan, macam ada sebenarnya masih ramai lagi isi rumah yang pendapatannya sangat rendah. Kalau kita lihat pada kadar kemiskinan, memanglah statistik menunjukkan bahawa kadar kemiskinan telah menurun. Katalah sekarang ni kadar kemiskinan kita bandar lebih tinggi sikit daripada luar bandar lebih tinggi daripada bandar. Tapi itu pun masih rendah sebenarnya, katalah 3.4% kadar kemiskinan. Tapi itu hanya didasarkan kepada garis kemiskinan yang sangat rendah. Yang saya rasa memang kita telah sampai masa sebenarnya untuk melihat kita punya garis kemiskinan resmi ini, supaya kita tidak nampak yang kita telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan, tapi bila kita lihat dari segi pendapatan isi rumah yang di bawah 3,000 ke bawah tu, sekarang ni alhamdulillah kerajaan banyak gunakan 3,000 lah pendapatan rendah. Tapi jumlah itu sebenarnya banyak, ramai. Kalau sepintas lalu lah, kalau tak silap saya, dia menghampiri 40% something like that. Ramai sangat isi rumah yang pendapatannya sangat rendah. Jadi itulah kalau nak cakap pasal
memanglah apabila kita pendapatan kita besar, kita pun perbelanjaan kita juga besar, itu memang betul. Tapi dari segi peratusan yang dibelanjakan, sebenarnya orang yang berpendapatan rendah dia akan belanja lebih banyak kepada basic needs. Contoh, betul tak atau tidak persepsi yang kadang-kadang mengatakan untuk 40% ke bawah ni hampir 2/3 atau lebih habis untuk perkara seperti mobility ataupun bergerak ke tempat kerja dan sebagainya, pengangkutan. Makanan. Yang keduanya makanan, yang ketiga je benda asas pakaian, elektrik, air dan sebagainya. Kalau kita tengok kepada perbelanjaan isi rumah Malaysia, ada 3 yang utamalah. Yang pertamanya kita lihat makanan. Makanan tu walaupun dia kita kata secara puratanya lebih kurang 20% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan kita akan belanjakan pada makanan. Yang keduanya yang berkaitan dengan elektrisiti, bil, air, api dan sebagainya itu pun tinggi. Dan yang ketiganya on transportation. Itu 3 yang utamalah. Jadi maknanya bagi mereka yang berpendapatan rendah, dia akan spend lebih banyak, peratusannya lebih tinggi kepada basic needs. Sebab dia punya pendapatan dia sikit. Bila pendapatan sikit, kita perlu utamakan kepada keperluan asas. Dan jadi dia ada rangkaian dia kan, Prof, kerana kalau kita kata kurangkanlah pengangkutan, naiklah yang paling murah. Tapi kalau dia nak duduk di tempat yang dia mampu, dia perlu duduk jauh di luar daripada tak semudah itulah. Saya rasa macam analisis ni kita memang kena pergi mendalam. Tidak cakap lebih senang daripada yang realiti. Sebelum kita pergi situ, tapi kita ada ramai cerdik pandai dan penyelidik. Kita perlu gunakan sains untuk fikirkan benda ini dalam konteks lebih besar supaya kita boleh hubungkan dengan perkara-perkara lain yang kita nak lakukan dan kita selesaikan masalah ini sekaligus. Itu Dr. Ahmad Ibrahim. Hari ini dia tak pakai tali leher sekolah dia, tapi tak apa. Kita akan berikan garapan sejak MCKK sampai ke sekarang. Dr. Ahmad Ibrahim sentiasa berfikir tentang sains dan bagaimana nak meningkatkan kualiti hidup rakyat. Itu kita bincangkan selepas ini. Di mana kita nak letakkan dalam belanjawan ataupun bajet negara wang untuk penyelidikan dan pembangunan? Berapa kita nak letakkan? Negara maju 3% daripada KDNK dan ke atas. Malaysia sekarang bagus, lebih sikit 1%. Tetapi kita perlu buat pilihan. Dan kalaupun kita masih kekalkan pada 1 ataupun 1.5%, di mana? Bahagian mana? Bioteknologi ke? Tapi tadi kita dengar Prof. Laili cakap, kita perlu lihat bahagian-bahagian ini. Adakah itu buat mana kita kurangkan dana untuk penyelidikan atau kita gunakan dan rangkumkan sekaligus supaya pendidikan itu juga membantu mengeluarkan kelompok 40% ke bawah. Dr. Ahmad Ibrahim, silakan. Okey, terima kasih. Pada pandangan saya, memang kos sara hidup ni adalah satu isu besar. Tapi bagi ahli-ahli akademik sains, kita merangka strategi untuk jangka masa panjang. Ya. Sebab penyelesaian sama ada immediate solution ataupun untuk jangka masa panjang. Ya. Di akademi, kita adakan pengajian mega science. Mega science ni adalah pengajian studies, kajian yang kita lihat industri-industri kita sekarang bagaimana nak sustain industri ini, so that kita akan mengurangkan risiko industri ini macam water, tenaga, transport, semua ni ada kaitan dengan sara hidup. Betul. Kan? Jadi kita tak dapat lari dari kita punya sandaran untuk lebih maju, untuk meningkat pendapatan. Sebab pada saya yang pentingnya whether kita boleh afford. Cost of living memang akan naik. Bagaimana kita nak adakan satu suasana di mana rakyat can afford to pay for this. Dia boleh capai pendapatan lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi dalam academic science kita ada studies ni looking at transport, kita tengok macam infrastruktur untuk housing. Semua ni adalah subjek-subjek yang penting dalam sara hidup. Macam housing, kita tengok macam mana nak keluarkan rumah-rumah yang direka bentuk yang boleh mengurangkan kos atau mengurangkan kegunaan tenaga. Semua ni adalah tapi
malangnya di Malaysia ni kita kurang memberi penekanan kepada kajian. Kajian macam ni perlu diberi penekanan. Dan ia kos yang mungkin terpaksa kita belanjakan kerana kesan berganda itu. Contohnya, kalau kita nak laburkan 50 ke 60 bilion ringgit Malaysia untuk pengangkutan MRT, kenapa kita tidak rangkumkan juga tentang di mana orang yang kelompok 40% terbawah ni kalau mereka berada di Lembah Kelang, bagaimana mereka nak naik MRT ni? Adakah kita perlu strukturkan kembali tempat-tempat duduk atau tempat-tempat tinggal misalnya? Dan kalau mereka tinggal di kawasan itu, tentunya mereka juga perlukan kemudahan persekolahan yang lebih dekat supaya mereka tak payah. So sekarang ni kita kurang analisa sebegitu. Jadi siapa nak kena buat semua ni? Social science. Jadi saya Academic science lah. Academic science boleh. Tapi sekarang ni macam mega science kita. Kejap ada duit, kejap tak ada allocation. So saya ingin merayu kepada kerajaan dalam bajet ni supaya memberi allocation yang cukup untuk kajian. Sama ada kajian dari segi social science atau kajian masa depan negara, industri negara macam mega science. Sebab sains ni dia jangka panjang, long term. Dia tak boleh buat sains hari ini, tahun depan dah dapat hasil. Tak boleh. Kita kena plan betul-betul. So studies macam ni, foresight, macam di MIT dia buat foresight. Semua ni adalah penting. Tapi sekarang ni dia punya allocation ni very ad hoc. So kita kena tetapkan, bagi bajet 2015 kita akan salurkan berapa juta untuk kajian. Dan dari situ saya ingat sekarang ni kita ada polisi, tapi sebab kita tak ada kajian, kita kurang dapat feedback. Data feedback, sama ada polisi itu berjalan ke, efektif ke, berkesan ke tak. So studies are very necessary. Itu yang kadang-kala mereka yang risau tentang pendekatan berkala. Rancangan Malaysia setiap 5 tahun, pelancaran setiap setahun atau bajet. Tetapi macam sains, mereka tidak mengenal takat-takat itu kerana mereka melihat, kalau perubahan iklim dunia, maka perubahannya kepada Malaysia bagaimana? Dan biasanya golongan kelompok terbawah, the bottom billion kalau dalam bahasa United Nations ataupun PBB, di Malaysia kelompok 40% bawah, mereka yang paling dulu terkesan. Jadi kalau kita tak kalau kita tidak berikan sumber itu untuk kajian, maka kita akan tidak nampak lompong-lompong ini dan hanya menghadapinya bila ia berlaku. Jadi pada pandangan saya mungkin kita juga mengharapkan kerajaan, tapi sektor swasta bagaimana? Tak, macam Academy Science, kita sekarang ni we are member of this International Institute for Applied System Analysis di Vienna. Dia kajian dia menyeluruh. Dia kaji dari segi population, dari segi poverty, dari segi water. Dia kaitkan semua as a system. Jadi saya lihat di Malaysia ni kita kena ada kajian yang macam ni di mana social science dan pure science akan bersama melakukan analisa supaya kita faham. Jadikan dia sebagai gerakan masa penyelidikan lah. Dari situ kita dapat bangun polisi yang penting, yang sesuai. Saya pada hemat saya lah 1% ke 2% GDP itu bukan soalnya. Penting. Yang pentingnya di mana kita belanja duit itu. Untuk penyelidikan apa yang boleh memanfaatkan negara. Kalau tidak, pembaziran. Saya perlu pergi waktu rehat yang terakhir. Tapi apabila kembali, saya nak kembali kepada Prof. Laili dalam arti kata itu. Mungkin selain daripada memberikan bantuan ataupun jaringan keselamatan sosial secara langsung, sama ada pemberian tunai, subsidi dan sebagainya, bagaimana belanjawan ataupun bajet itu boleh memberi hak upaya kepada kelompok 40% terbawah ini untuk berikhtiar sendiri keluar. Kerana saya banyak turun ke akar umbi dan berjumpa juga dengan kelompok ini. Mereka juga begitu hampir dan dekat di hati saya di kampung-kampung, tempat lahir saya dan sebagainya. Mereka juga mahu membantu diri sendiri. Cuma ekosistem itu kadang-kadang terlalu tidak mesra kepada mereka. Bagaimana boleh kita peruntukkan sumber untuk mereka boleh membantu diri mereka sendiri. Dan kita tahu bagi ikan dengan bagi joran susah begitu ketara. Tapi dalam bajet macam mana nak buat tu, itu kita bincangkan selepas ini.
jika anda mempunyai pandangan tentang kos sara hidup, hantarkan kepada Astro Wani. Nanti saya beritahu bagaimana setiap episod saya akan ceritakan. Tapi saya nak kembali kepada Profesor Dr. Laili dahulu, menghak-upayakan dalam aspek makroekonomi, bagaimana sesuatu bajet itu boleh membantu perkara ini daripada hanya memberi bantuan langsung. Okay, sebelum saya jawab soalan tu, kita teruskan. tengok senario dulu lah. Actually, dalam menangani kos sara hidup ni, kita kena tengok dua. Satu pendapatan, satu lagi perbelanjaan. Macam mana kita spend, macam mana kita, apa sumber pendapatan yang kita ada, dan perbelanjaan kita arah ke mana, prioriti kita ke arah mana dan sebagainya. Kita bercakap tentang isi rumah di bawah 40%, ya, 40% ke bawah. Kita kena faham satu in terms of dia punya education. Itu adalah kita kata human capital yang boleh digunakan untuk katalah nak sokong ni, nak tinggikan pendapatan tu. Saya rasa diorang ni pun tak nak kita asyik beri saja dalam bentuk yang bagi, tapi dia pun nak membantu diri sendiri. Tapi kena sesuai lah apa saja yang kita cadangkan, polisi yang kita nak beri dan sebagainya, mestilah berasaskan kepada bukti. Bukti ataupun research data. Saya sangat setuju dengan Dr. Ibrahim tadi. Terima kasihlah sokong social science, sebab ada banyak benda yang kita nak buat sebenarnya, dan kita sebenarnya berjuang juga untuk dapatkan untuk kalau boleh kerajaan ini cadangannya tubuhkan satu institut yang kita panggil institut yang kaji tentang ni lah pengguna isi rumah, ekonomi dan sebagainya untuk bantu. Sekarang ni kita tak ada. Jadi kalau ada tu, dan kita ada bukti, berasaskan bukti, kerajaan boleh buat polisi yang berterusan, bukan short term, melihat betul-betul macam mana keadaan mereka ni dari segi dia punya kita kata pendidikan dia. Apa yang kita boleh bagi? Kalau kita tak boleh bagi dia kemahiran yang akademik tu, mungkin dah tak boleh. Yang lain-lain. Banyak lagi sebenarnya benda-benda lain yang kita boleh bagi. Sekarang ni mungkin kita bagi juga, tapi kita bagi setakat bagi, dan adakah itu berterusan? Dan menambah nilai. Dan menambah nilai. Saya rasa itu kita memang kena tengok betul-betul, dan kita boleh bantulah, dan saya ingin menyarankanlah supaya kalau kita bantu golongan ini, mungkin ada cara yang lebih baik untuk kita bantu. Contohnya kita kata kita tak bagi dalam bentuk cash, tapi kita bagi food stamp contoh. Food stamp ni macam kita pasti insya-Allah food stamp tu digunakan untuk meningkatkan dia punya kesejahteraan hidup. Bukan kita assume kita bagi dia akan gunakan untuk itulah. Jadi saya sangat benda ni benda yang praktikal, dan cara tu supaya dia betul-betul sampai dan betul-betul dapat meningkatkan. Dalam konteks itu, kalau kita nak padankan keperluan dengan pertolongan, maka data itu penting. Tapi saya rasa masih lagi atau tidak 60% kepada sains tulen dan sebagainya, pure science. 40% penekanan bagi saya lah di institusi pengajian tinggi, itu yang saya biasa terdedah pada maklumat itu. Tapi secara praktikalnya mungkin dia lebih kurang daripada 40% itu kerana capaian ekosistem dan sebagainya. Pandangan doktor kerap bercakap tentang perkara ini. Akademi Sains Malaysia bukan hanya untuk saintis tulen, tetapi juga untuk semua sains. Tapi praktikalnya, harapannya itu. Tapi secara praktikalnya, adakah itu boleh kita janakan? Ya, sebab kita tengok, saya setuju dengan polisi kita must be evidence based. That is scientific approach. Dan pendekatan multidisiplin. Pendekatan sains memang evidence based, bukti. Jadi kita ada banyak bangunkan polisi, tapi kita tak ada mechanism to get the feedback. Studies, data, then how we can tukarkan polisi ke, ubah suai polisi ke. Ini yang tak ada. Jadi dari situ kita tak dapat tahu sama ada polisi kita tu berkesan ataupun tidak. Dan kalaupun kita tahu, lambat. Lambat. So kalau you tengok negara-negara maju, memang dia belanja untuk mencari data, membangunkan data, memahami keadaan. Umpamanya dalam polisi sains, kita ada satu pilar dia, energizing industry. Kita harus kaji kenapa industri kita tak berminat dalam R&D. Itu perlu social science. Dan kurangnya harta intelek yang didaftarkan. Kenapa kita tak do some studies and boleh lebih faham tentang ini. Jadi ini saya ingat kita harus beri penekanan. Dan saya harap dalam bajet 2015 ni kerajaan akan lihat perkara ini dengan cara serius. Kalau tak, kita mungkin tak dapat mencapai yang yang itu kita teruskan Prof. Banyak boleh tentang research tadi, tentang research kan, kalau kita tengok negara maju, dia tengok trend.
trend. Ini at micro level, trend isi rumah. Okey. Tahun ke Okey. tahun dia sebab dia ada badan yang buat benda tu dan Secara dia nampak spesifik. perubahan yang berlaku dan polisi kena kita padan dengan apa yang berlaku. Sekarang ni kita tidak ada institusi tu yang buat research berterusan. Kita just ada ambil sana sikit, sini sikit. Tapi kita Untuk Jabatan Statistik ada. dia study yang itulah data makro tapi lebih daripada Terlalu tu. makro. Dia nak tidak perincian lah. dia tidak study tentang nilai pengguna yang telah berubah. Dia tidak study tentang Analisa. attitude. Analisa Analyze perlu. apa perubahan behavior orang yang telah berlaku, gaya hidup dan sebagainya. Tak ada yang secara berterusan kita tengok trend. Kita cuma anggapkan sebenarnya ataupun berdasarkan satu kajian yang terpencil kita kata memang sekarang ni kita tak sama dengan dulu. Kita just cakap tapi kita sebenarnya tidak secara saintifiknya melihat ini Gen semua Y ni siapa? Gen Y ni siapa? di Apa mana? attitude-nya, values dia, apa yang dia pentingkan Apa capaian berbandingan kita ekonomi dengan baby dia? boomers? Lain. Sangat lain. Jadi tapi itu tak ada. Kita tak ada kita berdasarkan andaian-andaian dan kita itulah saya rasa memang betul lah yang doktor sebut tadi, kita memang memerlukan evidence based policy. Evidence-based. Jadi nak evidence tu, nak research tu kena ada satu institut yang memang tanggungjawab dia buat research on pengguna, on household. Sebab itu yang well-being itu yang kita nak tingkatkan, kualiti hidup dia tu yang kita nak tingkatkan. Itulah itu saya So rasa di Academic Science kita dah tubuhkan satu unit untuk analyse sains. Sekarang Analyse saya dah sains. dapatkan pegawai-pegawai yang berkaliber dari Khazanah pun ada hantar. So kita nak bangunkan ni sebagai satu unit. So dia yang kaji buat sains, bagaimana sains boleh bagaimana membantu. sains impact boleh dengan membantu, industri, ya. impact kepada society masa depan. Mungkin pendekatan kita selama ni mungkin kita cuba buat sebaik mungkin, tapi boleh ditingkatkan lagi dengan pendekatan lebih strategik berdasarkan bukti-bukti dan data-data pendidikan yang lebih terperinci. Terima kasih banyak kepada Prof. Laili. Tak ramai orang nak cakap pasal mikro ni Ahmad ni. Tapi saya masih macam nak cakap lagi. Boleh datang lagi. Itu lagi episod projek. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Ibrahim. Saya tunggu ni Academic Science ni banyak benda saya dengar. Itu kita nak keluarkan supaya kita boleh kongsi bersama. Anda juga suara anda sebenarnya lebih penting. Itu juga sebahagian pada penyelidikan tak rasmi. Hantarkan maklum balas anda supaya saya boleh panjangkan kepada Academic Science ataupun fakulti Prof dan Prof sendiri supaya kita boleh arahkan penyelidikan itu kepada kawasan-kawasan tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan kita tahu tanggungjawab kita semua untuk membantu semua orang di Malaysia. Bukan hanya kalau kelompok 40% di bawah itu kerja kerajaan, swasta dan sebagainya, kita perlu berganding bahu. Anda juga jangan lupa boleh muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton episod seperti ini di gadget mudah alih anda. Itu juga saya nak minta Prof. Laili dan fakultinya kaji, kerana kadang-kadang kelompok 40% di bawah tapi dia ada telefon pintar dan boleh mengikuti kerana itu satu keperluan dirasakan, bukan lagi satu kemewahan. Itu kita bincangkan di episod yang lain. Jumpa lagi. Terima kasih banyak.